أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا وفقهنا أقوالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadapan ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penghuni syurga, rumah seri kenangan ulu kita. Hari ini kita nak mengaji surah Al-A'la. Al-A'la apa maksud dia? Yang paling tinggi. Apa maksud yang paling tinggi? Siapa Al-A'la? Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah ini adalah surah yang ke-87, diturunkan di Makkah, ada 19 ayat. Surah Al-A'la ini. Baik, pada ayah ibu yang masih berada di asrama, insyaAllah pelan-pelan boleh datang ke surau. Boleh ambil minum pagi dulu pelan-pelan supaya ada tenaga, insyaAllah. Baik, ayah ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, sebelum kita teruskan pengajian kita pada pagi ini, marilah bersama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mak ini berdengung, saya perlahankan sikit. Kuat sangat kan? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada dengung lagi kan? Kurangnya. Baik, ikut saya nah. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah. Tubna ila Allah wa raja'na وندمنا على ما فعلنا. InsyaAllah ikut dah. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu, Nur Muhammad sallallahu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Laisa laha min dunillahi kashifah, laisa laha min dunillahi kashifah, laisa laha min dunillahi kashifah, laisa laha min dunillahi kashifah. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba.
innallaha kana tawwaba. Alhamdulillah, ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita nak mengaji suratul A'la. Apa khabar bonda Hasnah di belakang sana? Mudah-mudahan senantiasa berada dalam rahmat Allah selalu. Saya tengok ayah ibu rajin datang mengaji. InsyaAllah orang yang rajin datang mengaji ni Allah angkat. Sebab orang yang ilmu ni, orang yang alim ini lebih tinggi pangkat dan darjatnya daripada orang yang abid. Ilmu ni apa? Alim ni apa? Abid ni apa? Alim ni maksudnya berilmu, ada ilmu. Abid ni apa? Orang ahli ibadah. Kalau kita beribadah tanpa ilmu, tak kemana ibadah kita. Tapi kalau kita berilmu tak beribadah, masalah juga. Tapi lebih tinggi orang yang ada ilmu itu berbanding ahli ibadah sahaja semata-mata. Jadi orang yang menuntut ilmu ni, alhamdulillah, Allah payung. Allah payung kita dengan malaikat ada di atas. Malaikat banyak ada di atas. Kita tak nampak, tapi yakinlah orang yang ada ilmu ni, orang yang menuntut ilmu ni adalah fi sabilillah, orang yang berada di jalan Allah SWT. Orang yang berada di jalan Allah SWT ni, Allah bagi rahmat, Allah sayang, Allah kasih, Allah bagi naungan rahmat. Jangan risau. Kalau Allah cabut nyawa ayah ibu sekarang, cabut dalam keadaan sedang menuntut ilmu, syahidlah ya ibu, janganlah risau. Apa lagi yang kita cari pada hujung usia ini? Cari ilmu. Baik, ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la, maksud dia apa? Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Macam mana nak sucikan nama tu? Selalu bertasbih, subhanallah, maha suci, suci Allah. Allah ni maha tinggi. Tinggi Allah ni mengatasi makhluk. Allah maha tinggi. Jangan jadi macam Fir'aun. Fir'aun kata apa? Ana rabbakumul a'la, aku lagi tinggi, aku Tuhan paling tinggi. Dia silap, Allah Ta'ala lagi tinggi. Akhirnya Fir'aun, Allah matikan dia dengan cara macam mana? Mati lemah dekat laut. Waktu Nabi Musa AS dan pengikutnya ingin melintas laut, dipukulnya pakai tongkat itu, lalu laut itu terbelah dua. Maka Nabi Musa AS pun melintas laut itu dengan pengikutnya. Laut terbelah dua, Encik, terbelah dua. Hebat. Kemudian Fir'aun kata dengan tentera dia, tengok, laut pun takut dengan aku. Laut terbelah dua, tengok. Tentera dia yang tak beriman pun kata, betul lah Fir'aun power. Laut terbelah dua. Lalu Nabi Musa berjaya melintas laut itu. Maka Fir'aun masuk dengan tentera dia. Kemudian Nabi Musa AS hentak balik tongkat dia. Laut itu pun tertutup. Maka pada penghujung riwayat hidup Fir'aun ini, baru dia kata, aku beriman dengan Tuhan Nabi Musa. Waktu itu nyawa dah sampai ke tenggorokan. Allah tak terima taubat dah. Sebab kita kena selalu bertaubat, selalu beristighfar. Boleh tak? Istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ayah ibu banyakkan istighfar, banyakkan minta maaf dengan Allah Ta'ala, banyakkan mengaku salah, banyakkan bertaubat. Taubat tak nak buat benda lama. Taubat. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Lalu alladhi khalaqa fasawwa, menciptakan yang menyempurnakan. Siapa yang mencipta ni? Allah. Allah cipta kita, kita kena ingat Allah. Kena beringat. Kita kalau buat baik dengan orang, orang tu tak ingat kita, kita kata kacang lupa kulit. Itu kulit yang melindungi kacang. Ini Allah Ta'ala yang cipta kita ni. Jangan kita lupa Tuhan. Kita banyak lupa Tuhan, kita banyak leka dengan dunia. Kita asyik kejar dunia tapi lupa Tuhan. Bukan saya tak bagi kejar dunia, nak kejar-kejarlah dunia, tapi kejar juga akhirat, biar seimbang. Cari duit hari-hari, cari kekayaan, cari populariti, cari segalanya yang berbentuk duniawi, tetapi tidak mencari Allah Ta'ala. Betul tak? Cari dunia, terlalu banyak cari dunia.
asyik dengan dunia ini. Dunia ini asyik. Kata satu lagu itu, asyik, 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 asyiknya bercinta. Bak. Bercinta asyik lah. Dunia lah. Dunia memang asyik. Tu dah makan lamb grill. Asyik. Sedap makan kambing bakar. Meleleh-leleh lemaknya jus dia jatuh. Sedap. Dunia. Hatta apa yang kita kena kejar dengan akhirat, perbanyakkan fikirkan mati. Nabi kata banyakkan fikir benda yang menghapuskan kelazatan dunia. Apa itu? Mati. Banyak fikir mati baru kita ingat nak ibadah. Tak apa makcik. Makcik fikir je mati. Tapi jangan mematikan diri pula. Hukum mematikan diri ni haram. Bunuh diri. Sabarlah makcik nak. Banyak bersabar. Baik, sabarlah. Bila kadang-kadang ujian kita ni tak standing dengan ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajak kita fikir pasal mati. Sebab apa? Bila kita fikir pasal mati, kita akan berjaga-jaga dengan kelazatan dunia. Makcik-makcik, pakcik-pakcik warga emah kadang-kadang diuji perasaan, sensitiviti tinggi. Cepat terasa kita ni. Kita faham. Siapa lagi yang kita nak harap kat sini? Harap Allah je lah. Kita tak boleh nak harap kat makhluk dah. Harap dekat Allah Ta'ala. Saya doa makcik istiqamah. Teruskan ayat yang seterusnya. Walladhi qaddara fa'ada. Walladhi, dan yang qaddara menentukan takdir, fahada, lalu bagi hidayah, lalu bagi petunjuk. Fa maka hada, lalu bagi petunjuk. Siapa yang mengatur keadaan makhluk ni? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang takdirkan burung pagi-pagi keluar cari rezeki, balik petang bagi anak makan. Allah Ta'ala yang bagi rezeki. Allah Ta'ala yang atur keadaan makhluk ni. Allah Ta'ala yang atur kita bangun tidur, pergi cari rezeki, balik pula bersama pula dengan keluarga. Allah Ta'ala yang atur. Allah Ta'ala yang atur kita punya keselamatan, pergi kerja, balik kerja. Allah Ta'ala yang aturkan kita dari kecil sampai ke tua. Semua Allah Ta'ala atur, bukan kita. Kita menyangka-nyangka bahawa kita yang mengatur, tapi qaddara, Allah Ta'ala yang bagi takdir. Allah Ta'ala yang aturkan. Lalu Allah Ta'ala bagi petunjuk. Macam mana nak bagi petunjuk ni? Bagi orang yang mencari petunjuk. Dan bagi siapa yang Allah kehendaki bagi petunjuk. Itu sebab kalau kita nasihat orang, kita ajak orang semayang tapi orang tak mau semayang. Kita ajak orang solat tapi orang tak mau solat. Kita ajak orang buat baik tapi orang tak mau buat baik. Kerja kita dah habis. Sebab fahada tu Allah punya kerja. Allah yang bagi dia petunjuk, bukan kita. Kita boleh tunjuk jalannya, tapi yang nak gerak hati dia Allah Ta'ala. Sebab kita selalu doa dengan Allah, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balik hati, tsabbit qulubana ma'al iman, tetapkan imanku ini, tetapkan hatiku ini dengan iman, biar hati kita ini sentiasa istiqamah dengan iman. Baik, ayat seterusnya, ayat ibu rahmatullah. Walladhi akhrajal mar'a, walladhi yang akhrajal, daripada perkataan kharaja, fi'al madi, akhrajal yang menumbuhkan, yang mengeluarkan, mar'a, rumput-rumput. Tengok rumput ni, tengok biasa je. Dah potong rumput ni kan, nanti naik pula dalam seminggu, naik balik. Ada sebab Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala yang tumbuhkan rumput tu. Kalau tak ada rumput ni nak main bola macam mana? Bola apa atas padang pasir? Atas tanah je. Mana ada rumput? Apa lagi function rumput ni? Apa lagi fungsi rumput ni? Bila hujan, rumput akan serap dulu air. Serap macam mana? Supaya tidak berlaku bila air terlalu banyak dekat air jadi lecak. Bila ada rumput, lecaknya kurang. Betul tak? Air tu absorb dulu, air tu kawal. Air akan meningkatkan daya geseran. Amboi, kita cerita pasal fizik pula sekarang ni makcik. Ilmu ni macam mana? Bila ada rumput barulah kasar sikit. Betul tak? Kalau tak kita jalan licin, jatuh, pakat jatuh semua. Allah jadikan rumput sebab apa lagi? Akar rumput itu sebagai sokongan kepada tanah pada lapisan yang pertama. Dia sokong. Kalau pokok yang akar tunjang, dia pegang tanah di situ supaya tak berlaku tanah runtuh. Manusia hari-hari
runtuhkan tanah. Kita cari dunia, kita runtuhkan bukit, kita takik bukit, takik gunung, pokok-pokok ditebang, maka tanah tidak ada yang pegang. Tengok ni, wallazi akhrajal mar'a. Ingat Allah Ta'ala yang menumbuhkan rumput-rumput ni, bukan kita. Allah Ta'ala. Ayat seterusnya, faja'alahu watha'an ahwa. Faja'alahu, maka Allah jadikan, hu tu domir tu berbalik-balik pada rumput mar'a tadi. Maka Allah jadikan rumput itu ghutha'. Ghutha' ni apa? Ghutha' ni kering. Ahwa, hitam-hitam. Rumput ni akan satu masa nanti dia akan kering. Dia akan kering, dia akan kehitaman. Nampak tak apa kaitan dia? Mula-mula hijau, lepas tu lama-lama dia kering, dia jadi hitam. Ni Allah Ta'ala yang atur. Maksudnya rumput tu dia ada usia dia. Kita pun ada usia kita. Dulu jalan lain-lain, kita jalan 4 kaki, 2 tangan 2 kaki. Kita jadi baby majid. Kemudian bila dah besar sikit, berjalan 2 kaki, duk taktik. Makin besar boleh berlari pula. Kemudian makin tua, kita pun pakai tongkat, dah jadi 3 kaki. Tongkat 1 kaki tak boleh tahan, pakai walking frame, 4 kaki campur 2 kaki, 6 kaki. Last sekali tiada kaki, kita dah terlantar. Kita duduk di depan imam, kita tunggu untuk diusung saja ke kubur. Tengok tu, Allah Ta'ala bagi stage tu cantik. Allah Ta'ala yang atur, bukan kita atur. Ayat seterusnya, ayat ibu, sanukri'uka fala tansa. Dan kami bacakan Al-Quran kepada Muhammad sehingga engkau tidak lupa. Semalam Maulidur Rasul nak cerita pasal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi Al-Quran, Allah hantar wahyu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Sekarang kita dah dapat Al-Quran. Allah kata, Allah bacakan Al-Quran kepada Muhammad supaya tidak lupa. Tetapi sekarang kita sudah ada Al-Quran, maknanya kita kena baca Quran hari-hari supaya kita tak lupa. Kita ni jadi lupa sebab kita tak baca Quran. Hari-hari kena baca Quran, bukan baca saja. Sekarang ada tafsir banyak, baca tafsir. Faham ke maksud dia? Tak faham, tanya orang yang faham. Gitu. Sekarang ni bukan baca saja makcik. Tengah-tengah baca tu, baca tafsir. Apa maksud dia ni? Kenapa Allah Ta'ala buat macam ni? Bila kita berfikir makcik, insya-Allah minda ayah ibu akan lama makin baik. Percayalah, Al-Quran ni syafaat, Al-Quran ini mukjizat, Al-Quran ini banyak manfaat dia. Jadi kita kena baca Quran, kena faham maksud dia. Allah Ta'ala kata, kami bacakan kau Muhammad dengan Al-Quran sampai engkau tidak lupa. Ayat seterusnya, inna ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kecuali jika Allah mahu, sesungguhnya dia yang tahu perkara yang terang dan yang tersembunyi. Allah Ta'ala tahu yang tersurat dan tersirat. Allah Ta'ala tahu apa kita fikir. Allah Ta'ala tahu apa yang ada di dalam badan kita. Allah Ta'ala tahu segalanya, yang besar, yang kecil, yang besar, yang terlalu halus, semuanya Allah Ta'ala tahu. Tidak ada benda yang manusia boleh langkaui. Hanya Allah Ta'ala yang boleh melangkaui batas-batas ini. Allah Ta'ala ini Al-A'la, Allah Ta'ala yang paling tinggi. Kita ni rendah saja. Baik, kita teruskan ayat ke-8. Wa nuyassiruka lil yusra. Dan kami mudahkan kamu terhadap syariat Islam yang mudah. Syariat Islam ni mudah. Islam ni agama yang mudah. Solat ni mudah, tapi berat bagi mereka yang tidak khusyuk. Mula-mula memang berat nak buat, payah. Bangun pagi, subuh, Allah Ta'ala kata subuh. Subuh itu sejuk yang menggigit, dingin yang menggigit. Pagi-pagi nak kena sembahyang subuh 2 rakaat saja pun payah. Tak? Tengok cerita Piramli tu. Nak mandi, ambil 2 jari, kena kat mata pula. Allahu Akbar. Syariat Islam ni mudah. Yang memudahkan Islam ni kebanyakan kita sendiri. Kita pandang Islam ni mudah. Maksud saya tu ada 2. Islam ni memang mudah, tapi jangan pula kita memudahkan lagi. Allah Ta'ala dah bagi mudah. Allah Ta'ala kata solat 5 kali. Nak solat, gabung 2 solat,
Nak jamak solat, nak qasar solat kalau kita musafir. Kalau kita musafir boleh lah. Ni tidak musafir nak jamak juga, tu kita memudah, kita mengambil mudah, kita mencipta pula rukun yang baru. Tak boleh nah. Baik, ayat seterusnya ya ibu rahmati Allah. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran. In nafa'atiz dzikra, sungguh bermanfaat peringatan itu. Al-Quran ini adalah peringatan yang paling terbaik dalam dunia. Allah ingatkan macam-macam dalam Quran ini. Apa saja dalam hidup ada dalam Quran. Apa saja. Nak cerita pasal haiwan ada. Nak cerita pasal ibu ada. Nak cerita teknik keibu bapaan ada. Surah Luqman ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Surah Luqman, Luqman cakap dengan anak dia, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku yang kukasihi, la tusyrik billah, jangan mensyirikkan Allah, inna syirka la dzulmun 'adzim, sungguh syirik ni dosa paling besar. Pak, itu nak jadi ayah kena ajar anak jangan syirikkan Allah. Cara dia macam mana? Ikut Rasulullah. Macam mana Rasulullah SAW kasihkan anak-anak. La taqdab, jangan marah. La taqdab, jangan marah. Didik anak elok-elok. Macam mana nak didik anak elok-elok? Masih kecil latih dia solat, umur 7. Latih dia solat, umur 7 tahun. Umur 10 tahun tak nak solat, rotan dia, tak semayang. Rotan tu rotan untuk didik, bukan rotan untuk bunuh, bukan rotan untuk kasih cedera. Rotan nak didik dia, solat. Bila solat, disiplin dia akan jadi cantik. Bayangkan 5 waktu dia jaga. Dia boleh solat 5 waktu. Mana pengurusan masa dia bagus. Nak solat ada tertib. Basuh basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Wuduk cantik. Lepas tu dia solat. Habis solat berdoa, dia serah pada Allah. Orang yang solat ni, Allah janji apa? Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perkara mungkar. Orang yang sembahyang ni, orang yang sembahyang insya-Allah dia tak buat benda mungkar. Kalau dia buat benda mungkar lagi, makna solat dia ada something wrong. Solat dia ada something wrong. Belum makbul lagi lah. Itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita solat, orang yang jaga sembahyang, insya-Allah dia cuba elak diri daripada cegah kemungkaran. Baik. Quran ni banyak peringatan dia. Banyak. Dia ingat nak cerita pasal apa ni? Mati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti mati. Ingatlah umpama. Lah ni koma semua boleh hidup gembira, girang, bahagia. Tetapi ingat, bila dah mati, semua yang tidak ada. Apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada jarang disyukuri. Benda ada yang cukup, benda tak ada mulalah ni. Time hidup ni lah, jagalah. Ingat, peringatan Quran ni banyak, terlalu banyak. Cerita pasal nikah kahwin ada, cerita pasal semua ada. Pasal makan ada. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu minar rijsam syaitin. Judi, arak, Allah dah cerita dah, ni benda najis syaitan, perbuatan syaitan. Najis daripada syaitan, kotor, benda kotor. Allah cerita banyak benda dalam Quran ni sebagai peringatan. Banyak, terlalu banyak. Buka Al-Fatihah tu saja, surah Al-Fatihah saja. Surah Al-Fatihah itu dah banyak peringatan di dalamnya. Banyak. Kita ni hamba. Yang a'la siapa? Allah SWT. Kita ni tidaklah ada apa-apa. Ayat seterusnya ya ibu. Sayadzakkaru man yakhsha. Akan mendapat pengajaran dari Al-Quran orang-orang yang takut pada Allah. Yakhsha, orang-orang yang takut dengan Allah ni dapat pengajaran. Kalau duk berani nak mencabar Allah Ta'ala pandang Quran, tak ada apa. Orang yang takut Allah ni akan ingat. Bayangkan Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab, bila dia dengar adik dia masuk Islam, waktu tu dia belum Islam lagi, dia balik rumah. Dia dengar adik dia baca surah. Dia suruh adik dia ulang balik baca. Dia nak pegang baca. Adik dia kata, kamu dah bersih, mandi dulu. Dia pun mandi, lepas tu dia baca. Baca-baca dia pergi jumpa Rasulullah SAW, dia masuk Islam. Itu orang kasar tu, orang bekeng tu. Orang kasar boleh jatuh hati dengan Quran. Quran ni adalah satu peringatan bagi orang-orang yang mencari
dan orang-orang yang takut pada Allah SWT. Baik, seterusnya, wa yatajannabuhal ashqa. Yang menjauhi Al-Quran ni adalah orang yang celaka, orang kafir. Orang kafir jauh dari Al-Quran. Ni Allah kata ni, al-ashqa, orang yang celaka, orang kafir, yang kufur, yang menolak, yang tidak percaya Allah Ta'ala. Alladhi yaslan narul kubra. Mereka ni akan masuk api neraka. Neraka macam mana? Narul kubra. Kubra ni besar. Api neraka yang besar. Api kecil, besar, lighter pun kita tak boleh nak tahan, apatah lagi api neraka. Nampak? Kita duk kacau dodoi, duk kacau bubur Asyura, daripada jarak jauh pun dah terasa bahang, apatah lagi kena apinya. Masya Allah, tak boleh nak bayang lah. Tak bolehlah kita nak bayang. Gitu. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Ni masalah ni. Masuk neraka, Allah kata thumma la yamut. Kemudian dia tak mati. Duduk dalam neraka tu tak mati. Maksudnya bila tak mati kena pula api. Yamutu fiha, masuk dalam tu tak mati. Wala yahya, dan tak pula hidup. Sudah, Encik. Tak mati, tak hidup. Apa kerupanya ni? Tidak mati, tidak hidup. Masuk neraka tu tak mati, tak hidup. Apakah maksudnya? Maknanya tergantung, tak bertali, duduk dalam api tu macam washing machine, berpusing dalam tu selama-lamanya. Hum fiha khalidun. Habis. Qad afla man tadhakka. Sungguh beruntung orang yang beriman. Tazakka, sungguh beruntung. Qad aflah. Aflah, berjaya, beruntung. Orang beriman beruntung lah. Sebab tak masuk neraka. Masuk neraka mati pun tidak, hidup pun tidak. Macam mana tu makcik? Tak tahu nak kata. Quran kata ni. Tak mati, hidup. Dah tu tak hidup pula. Wala yahya. Apa rupa ya? Tak mati, tak hidup, seksa makcik. Tergantung macam tu. Dibakar. Masya Allah. Wa dzakara isma rabbi fasalla. Apa maksud dia? Wa dzakara isma. Wa dzakara isma. Dan ingat asma, nama Rabbi, Tuhan. Fasalla, dan mengerjakan solat. Ayat ke-15 dah. Ingatlah nama Tuhan dia, lalu dia solat. Yang dikatakan beriman ni tadi, dia ingat nama Tuhan dia dan dia solat. Ayat ni mubdal bih. Dia menjelaskan ayat yang sebelumnya. Qad afla man tadhakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Yang ingat nama Tuhan dia dan mengerjakan solat. Lalu dia mengerjakan solat. Fasalla, dan dia mengerjakan solat. Dia ingat Tuhan dia dan dia kerjakan solat. Baru berjaya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia. Kamu asyik mengutamakan kehidupan di dunia. Kan saya kata tadi, dunia memang seronok. Asyiknya bercinta. Asyik. Dunia ni memang asyik. Tetapi lagi asyik kalau kita dapat qad afla man tadhakka, kalau kita berjaya menjadi orang-orang yang beruntung, yang ni orang beriman. Wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhirah, dan kehidupan kita di akhirat nanti khairu, lebih baik, wa abqa, baqa, kekal. Allah kata ke akhirat lagi kekal, lagi baik. Jangan risau. Yakinlah janji Allah. Ni Allah yang cakap ni, bukan saya. Allah Ta'ala yang cakap. Makcik faham bagus. Inna dhala fis suhufil ula. Sesungguhnya hadha, ni benda ni, hadha la fis suhufil ula, benar-benar ada dalam suhuf yang terdahulu.
Suhuf terdahulu ni apa? Mushaf yang terdahulu. Mushaf ni apa makcik? Mushaf ni apa? Kitab-kitab yang terdahulu. Suhuf ni lembaran yang beberapa lembarannya. Yang dikumpul jadi satu dipanggil suhuf. Ni Al-Quran ni kitab jadi buku. Suhuf ni beberapa lembaran. Kitab-kitab terdahulu ni dah cerita dah. Si kitab sebelum Al-Quran. Oh, cantiknya Mak Ros. Tak macam rupa orang pergi mengaji. Wah, ni macam orang nak pergi joget lambak ni. Comel. Alhamdulillah. Ayah Razak apa khabar? Baik ya. Sakit sikit je. Sakit sikit. Bengkak. Bengkak. Bungkak ke bengkak? Bengkak. Bengkak. Bungkak sombong. Bengkak. Gaut punya pasal. Sabarlah ya. Apa nak dibuat? Umur dah lanjut ni macam-macam yang datang. Selamat datang Ayah Megat. Oh, handsome bergaya hari ni. Ya saya. Belum boleh lagi. Belum lagi. Covid belum reda. Bila boleh tak tahu. Bila Covid reda, kita benarkan ayah ibu solat Jumaat sekali ya. Hari ni solat Zuhur dulu ya. Baik. Ayat yang terakhir. Tinggi lagi ya? Ya. Lagi tinggi lagi. Masih tinggi. Doa elok ya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Iaitu Suhufi Ibrahim. Mushaf Ibrahim dan kitab Musa. Mak Asna, dalam pesan terdahulu dah ada dah. Nabi Musa dah cerita dah. Nabi Ibrahim dah cerita. Nabi-Nabi dulu buat pesan yang sama. Inilah surah Al-A'la ni nak cerita Allah Ta'ala tu tinggi. Quran ni sebagai peringatan. Kita kena banyak beringat. Banyak beringat. Ingat apa? Ingat mati. Lagu Indon apa? Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat-ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa maksiat kau buat. Ingat-ingat hidup cuma satu kali. Cepat ucap astaghfirullahalazim. Tu dia. Hidup ni sekali je. Kalau hidup 2 kali, maknanya hidup pertama ni kita akan buat dosa banyak. Betul tak? Itu sebab Allah Ta'ala rahsiakan hari mati kita tu bila? Kita akan mati pakcik. Kita akan mati. Confirm. Semua orang akan mati. Saya akan mati, makcik akan mati, pakcik akan mati. Confirm. Bok tamat. Cara mati tak tahu macam mana. Kalau boleh kita nak mati time semayang tu tak? Betul tak? Kalau tengah semayang, Allahu Akbar, Allah panggil mati. Cantiknya mati dan semayang. Nak ke tengah masuk kelab malam mati? Tengah berjoget. Aduh. Mati dalam keadaan maksiat. Panjat pagar nak lari. Contoh. Ni contoh. Panjat pagar nak lari. Tak seronok lah duduk rumah sendiri kenangan. Amboi tak seronok. Panjat tersangkut atas mati. Mati macam tu ya. Tak? Tak nak macam tu no. Pakcik mati nanti nak siapa mau mandikan? Nak saya mandikan? Nak. Siapa mandi minta apa ya? InsyaAllah. Saya minta satu ya makcik. Selalu yang saya minta maaf. Saya minta ampun makcik. Ujung kaki sampai ujung rambut. Kalau saya ada tersalah bahasa, terkasar, minta maaf. Nanti tarik saya masuk syurga sekali no. Dan saya minta makcik semua doakan mak ayah saya. Minta mak ayah saya sehat. Boleh? Sehat, diampunkan dosa. Mak ayah saya hidup lagi. Mak ayah saya masih hidup. Doakan mentua saya semualah. Keluarga saya ya. Bagi umur panjang dengan kebaikan insya-Allah. Rindu dia orang. Mak saya jauh. Mak saya duduk Melaka. Jauh. Mana lagi nak jumpa mak? Mak ni satu je. Harta paling bernilai mak ayah lah. Tak ada yang lain dah. Sudah. Kan saya cerita mak ayah nangis pula Mak Ros. Jangan nangis dulu no. Baik ayah ibu yang dirahmati Allah, kita bagi masa pada sahabat-sahabat lain yang dalam perjalanan. Buat masa sekarang ni teruskan berzikir. Boleh baca kitab mana yang ada dulu. Rehat-rehat. Boleh intikaf dulu. Sekejap lagi kita sambung balik nah. InsyaAllah ayah ibu kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa kejap lagi ya. Hebat.